Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat saudara sahabat Alamaya yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersiaran dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM bagi meneruskan satu lagi program bual bicara berkenaan dengan isu-isu kekeluargaan, dan pada hari ini saya insya-Allah akan bersama-sama dengan hadirin dan hadirat sekalian membincangkan tentang salah satu daripada kes-kes yang menjadi kebiasaan di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia, iaitu hadanah dan hak lawatan. Saudara dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebenarnya hadanah, kalau kita rujuk kepada definisi dari segi bahasa, hadanah itu boleh disebut sebagai himpun atau sisi. Kerana menurut pandangan para ahli bahasa, sisi itu bermaksud kerana menjadi kebiasaan kepada masyarakat kita, terutama kaum-kaum ibu, apabila membawa anak mereka bersama akan diletakkan di sisi. Itu adalah pandangan dan definisi dari segi bahasa. Selain itu ada juga yang menyebut bahawa hadanah ini berasal dari perkataan bahasa Arab yang bermaksud lambung atau rusuk. Kenapa ia dimasukkan begitu? Ia menggambarkan betapa bagi setiap ibu yang mengandung atau yang menukung anaknya, pastinya akan meletakkan anak dan bayi tersebut di bahagian rusuk. Itu adalah segi bahasa, tetapi yang paling utama bagi kita pada pagi ini ialah kita nak mengetahui apakah maksud sebenar hadanah. Hadanah dalam bahasa Melayu secara mudahnya kita sebut sebagai hak penjagaan anak, ataupun bermaksud penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Sama ada kanak-kanak itu seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Dan hadanah ini juga berkenaan dengan penjagaan oleh orang yang menjaga, iaitu hadinah. Sama ada sudah berlaku perceraian ataupun masih dalam perkahwinan. Dan kenapa saya menyebut hadanah ini, kebiasaannya adalah kes-kes yang biasa berlaku di Mahkamah Syariah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu diingatkan bahawa Mahkamah Syariah adalah suatu tempat mengadu kepada pihak-pihak yang beragama Islam berkenaan dengan urusan rumah tangga. Sekiranya berlaku konflik dalam rumah tangga, sama ada yang membawa kepada perceraian ataupun membawa kepada apa-apa kesan kepada rumah tangga, antara yang terkesan ialah anak. Anak hasil perkahwinan tersebut boleh jadi akan dituntut ataupun pihak si ibu ataupun si bapa mahu menuntut hak jagaan anaknya. Dan pada masa itu, saudara dan saudari sekalian, pada waktu itu Mahkamah Syariah lah tempatnya untuk orang ramai ataupun untuk mana-mana pasangan, sama ada dalam tempoh konflik ketika mereka masih suami isteri ataupun selepas mereka bercerai pasca penceraian, mereka akan merujuk ke mahkamah. Mahkamah yang dimaksudkan di sini ialah Mahkamah Tinggi Syariah. Mana-mana pihak suami atau isteri atau bekas suami atau bekas isteri ataupun mana-mana yang mempunyai hak lokus untuk memfailkan penjagaan anak ataupun hak penjagaan anak hadanah, mereka hendaklah memfailkan suatu penyata tuntutan dan saman di Mahkamah Tinggi Syariah. Seperti mana yang saya sebut tadi, hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang diberikan hak untuk memfailkan permohonan ini. Tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, di Mahkamah Syariah, khususnya di wilayah persekutuan, kami di Mahkamah Syariah dipandu oleh Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 atau dikenali sebagai Akta 303, di mana dalam peruntukan Seksyen 81
menjelaskan kepada kita dan menjadi panduan kepada para pengamal undang-undang serta mahkamah syariah. Seksyen 81 menjelaskan secara terperinci, secara prioriti, siapakah orangnya yang berhak dan mempunyai lokus untuk memfailkan permohonan hak jagaan anak. Saudara dan kasih sekalian, saya telah menyebut tentang siapakah yang paling berhak terhadap hadanah. Saya telah jelaskan tadi bahawa mereka yang berada, senarai mereka yang berada di bawah Seksyen 81 Akta Undang-Undang Keluarga Islam ataupun Seksyen 82 di beberapa buah negeri yang lain, enactment Undang-Undang Keluarga Islam ataupun ordinance, telah menyenaraikan senarai orang-orang yang mempunyai lokus. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka kesemua yang disebutkan di bawah Seksyen 81 itu, semuanya sebenarnya tuan-tuan sekalian adalah alternatif kepada seorang penjaga yang telah diiktiraf oleh hukum syarak, termasuk undang-undang. Siapakah dia? Dia adalah ibu kandung kepada anak-anak tadi. Ibu kandung anak-anak tersebut merupakan orang yang paling berhak bagi menjaga anak kecilnya hinggalah anak kecil itu mencapai memayis. Kalau kita rujuk kepada hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, pernah berlaku di hadapannya seorang wanita yang telah bertemu dengan Nabi SAW, mengadu, "Ya Rasulullah, sambil membawa anaknya, ini adalah anakku. Perutku yang mengandungkannya. Susuku inilah yang memberikan minuman kepadanya. Pangkuanku lah yang memangkunya. Sesungguhnya bapa budak ini telah menceraikan aku. Dan dia hendak merampas anak ini daripadaku." Apa kata Nabi SAW? "Anta ahaqqu bihi ma lam tankihi." Maksudnya apa, saudara sekalian? Maksudnya kata Nabi SAW, engkaulah yang berhak ke atasnya, yakni ke atas anak yang kecil tadi, selagi mana engkau belum berkahwin. Saudara sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawa hak jagaan anak yang kecil asalnya adalah kepada seorang ibu. Tapi mempunyai syarat-syarat yang tertentu dan syarat ini kita akan bincangkan selepas ini. Selain daripada itu, saudara sekalian, telah berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, di mana dalam satu riwayat yang saya petik daripada suatu kertas yang menyebutkan bahawa pernah berlaku bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berselisih dengan isterinya, yakni bernama Jamilah, yakni seorang wanita Ansar. Pasangan ini mempunyai seorang anak yang bernama Asim, dan pada waktu itu mereka berebut ataupun mereka berselisih siapakah yang layak untuk memelihara anak. Adakah Sayyidina Umar ataupun Jamilah, yakni isteri ataupun bekas isteri kepada Sayyidina Umar. Lalu perkara tersebut telah dirujuk kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah ketika itu. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar telah memutuskan bahawa ibunya lebih berhak mendapat hak jagaan anak. Ini semua tuan-tuan sekalian menggambarkan kepada kita bahawa dalam situasi yang umum, hak jagaan anak itu ketika dalam perkahwinan maupun selepas perceraian berlaku, hak jagaan anak itu terletak di tangan ibunya, kecuali apabila ibu ini telah berada dalam situasi yang memungkinkan bahawa dia tidak layak memelihara anak. Situasi yang saya maksudkan ini, saudara sekalian, terdapat di dalam undang-undang kita, iaitu di bawah Seksyen 83 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, di mananya antaranya yang disebut sebagaimana hadis Nabi SAW, selagi mana engkau belum berkahwin, anti ahaqqu bihi, kamu wahai ibu mempunyai hak kepada anak kamu, ma lam tankihihi, sehinggalah kamu belum berkahwin. Lalu para cendekiawan, terutamanya daripada kalangan penggubal undang-undang, termasuk undang-undang yang berada di hadapan kita, Akta Undang-Undang Keluarga Islam ataupun Enactment Undang Keluarga Islam, telah memasukkan
bagaimana hak jagaan ibu itu akan hilang. Antaranya disebut di dalam subsection 83A, hak seorang perempuan terhadap hadanah akan hilang jika perempuan itu berkahwin dengan seorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak, yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu. Tetapi jangan berhenti di situ, saudara. Kita harus sambung matan kepada section 83A ini, iaitu saya sambung, jika jagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu, tetapi haknya itu, jagaan akan kembali semula jika perkahwinan dibubarkan. Artinya apa, saudara? Tidaklah menjadi automatik. Seorang ibu yang telah bercerai dengan seorang lelaki dan telah mendapat hak jagaan anak yang kecil, tiba-tiba dia berumah tangga dengan seorang lelaki yang lain yang tidak mempunyai pertalian, tidaklah menjadi automatik dia telah hilang hak jagaan. Kerana berdasarkan undang-undang ini menjelaskan bahawa hak jagaannya akan hilang sekiranya dia berkahwin sehingga menjejaskan kebajikan anak. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh undang-undang ni, tuan-tuan sekalian? Undang-undang ini juga, tuan-tuan sekalian, merujuk kepada satu hadis Nabi SAW yang menceritakan kisah berkenaan dengan Sayyidus Syuhada, penghulu bagi para syuhada, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah ini adalah bapa saudara Nabi SAW, gugur syahid dalam perang Uhud. Di mana Sayyidina Hamzah ini mempunyai anak yang kecil. Lalu pada waktu itu berlakulah sedikit pertelingkahan di kalangan para sahabat yang juga daripada kalangan saudara mara kepada almarhum Sayyidina Syuhada ataupun Sayyidina Hamzah. Antaranya siapa? Sayyidina Ali juga mahu menjaga anak Sayyidina Hamzah. Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, juga mahu menjaga anak kepada Sayyidina Hamzah. Zaid Harisah, iaitu anak angkat Nabi SAW, juga mahu menjaga anak Sayyidina Hamzah. Ja'far bin Abi Talib pun begitu. Ada 3 orang ni, tuan-tuan. Lalu, tuan-tuan sekalian, perkara ini dirujuk kepada Nabi SAW. Maka Nabi telah memutuskan, Rasulullah memutuskan bahawa anak perempuan kepunyaan Sayyidina Hamzah ini, almarhum ini, hendaklah dijaga oleh Ja'far, kerana isteri Ja'far merupakan orang yang hampir dan rapat dengan Sayyidina Hamzah. Saudara kasih sekalian, ini menggambarkan walaupun isteri Ja'far ini telah berkahwin dan tidak mempunyai apa-apa pertalian yang terlalu rapat dengan anak ini, ataupun saya boleh katakan yang isteri Ja'far ini telah berkahwin, tetapi bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawa hak jagaan anak itu diberikan kepada seorang wanita walaupun sudah berkahwin, tetapi dia boleh meyakinkan pihak mahkamah dan memberikan perlindungan dan kebajikan kepada anak tersebut. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, saya sabit dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Ketiga mahkamah, tuan-tuan sekalian, mempertimbangkan apakah kriteria dan apakah prioriti utama di dalam menetapkan seorang hak jagaan anak itu diletakkan. Sama ada kepada ibunya ataupun kepada bapanya. Prioriti yang paling utama selain daripada meyakini bahawa hadinah ataupun orang yang minta hak jagaan anak itu orang yang baik dan sebagainya, maka perkara paling utama yang dijelaskan oleh Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, dia menyebut sesungguhnya setiap yang menjaga dan yang dijaga, yakni anak, mempunyai hak dalam pemeliharaan. Ibu ada haknya sendiri, bapa ada haknya sendiri, tetapi anak yang dipelihara ini ada juga mempunyai haknya sendiri. Kata Syed Sabiq, tetapi hak yang perlu dijaga, yakni anak, lebih kuat dari hak yang menjaga. Ini bermakna, tuan-tuan sekalian, di mahkamah syariah, kedapatan dalam penyata tuntutan dimasukkan fakta-fakta yang menjelaskan bahawa seorang ibu ataupun seorang bapa, sekiranya dia berpisah dengan anak ini, maka jiwanya tidak tenteram, perasaannya terganggu, kehidupannya terancam. Adakah mahkamah akan menerima ataupun mempertimbangkan? Ya, mahkamah akan pertimbangkan. Tetapi pertimbangan yang paling utama bagi mahkamah ialah anak. Apakah perasaan anak? Bagaimanakah kebajikan anak? Apakah keselamatan anak ini terpelihara? Pendidikannya bagaimana? Dan sebagainya.
Secara kesimpulannya tuan-tuan sekalian, di dalam mana-mana permohonan hak hadanah di hadapan mahkamah, kebajikan anak adalah perkara paling utama. Saudara dan kekasih sekalian, di mahkamah syariah juga kita telah menetapkan suatu tempoh umur bagi anak-anak ini. Untuk makluman tuan-tuan puan sekalian, apabila suatu permohonan difailkan di mahkamah, maka di sana akan ada perbicaraan seperti biasa. Maka akan ada bertukar-tukar dokumen dan pleading untuk menjelaskan fakta sebenar, sama ada daripada pihak plaintiff, ibu atau bapanya, ataupun daripada defendant, ibu atau bapanya. Dan fakta-fakta ini akan diolah ketika perbicaraan nanti. Namun ada masanya saudara sekalian, bahawa mahkamah akan memanggil kedua-dua anak ini. Terutama sekiranya mahkamah merujuk kepada suatu peruntukan yang memberikan hak ataupun satu peruntukan yang menjelaskan bahawa seseorang anak lelaki yang berumur 7 tahun, lebih 7 tahun dan anak perempuan yang berumur lebih 9 tahun, mereka ini berhak untuk dipanggil di mahkamah untuk memberikan pandangan terhadap pilihannya. Maknanya tuan-tuan sekalian, sekiranya anak ini berumur lebih 7 tahun bagi lelaki, anak perempuan lebih 9 tahun bagi wanita, bagi perempuan, maka kedua-dua anak ini mempunyai hak untuk memberitahu kepada yang arif hakim bicara siapakah yang dia nak tinggal bersamanya. Tetapi kalau tuan-tuan tanya kepada saya apakah mandatory ataupun absolute ataupun mutlak pemilihan anak-anak ini adalah mutlak? Jawapannya tidak tuan-tuan sekalian. Apabila kita membaca kes-kes yang berada di Mahkamah Tinggi Syariah di Malaysia, di seluruh Malaysia ini tuan-tuan sekalian, kita akan dapati bahawa tidaklah mutlak hakim akan mendengar pilihan daripada anak-anak yang berumur lebih 7 tahun dan 9 tahun ini. Dan mahkamah akan mempertimbangkan adakah pilihan anak-anak ini di atas asas kesukaannya. Maklumlah si ibu ataupun si ayah ini tak garang. Sebagai contoh, mempunyai wang yang banyak sebagai contoh. Pihak yang sebelah lagi tidak mempunyai wang yang banyak. Maka apabila tinggal bersamanya, pelajaran yang tidak terjaga, diberikan mainan macam-macam dan sebagainya, anak-anaknya akan gembira. Tetapi kebajikan anak itu tidak menjamin keseronokan atau keseronokan tersebut, anak tersebut tidak menjamin kebajikan anak ini. Artinya tuan-tuan sekalian, di mahkamah syariah akan berlaku perbicaraan dan ada kalanya mahkamah syariah akan memanggil kedua-dua anak ini dalam konteks perbincangan, perbualan antara seorang hakim dengan anak-anak ini di bilik, di kamar hakim dan sebagainya. Akan ada begitu. Tuan-tuan kasih sekalian, ada yang bertanya juga, apakah hadanah ini boleh dituntut sebelum berlaku perceraian? Boleh jawapannya tuan-tuan. Bahkan selepas perceraian pun mahkamah boleh menerima permohonan dan tuntutan daripada mana-mana orang yang mempunyai lokus yang saya sebutkan tadi di bawah Seksyen 81, iaitu permohonan hak jagaan anak sementara. Macam mana boleh jadi hak sementara tuan-tuan sekalian? Ketika mereka berada sebagai suami isteri, mahkamah ataupun mana-mana mahkamah tidak memberikan apa-apa perintah. Kerana anak-anak tadi adalah hak jagaan bersama. Memang hak jagaan bersama. Tiba-tiba berlaku perceraian. Bila berlaku perceraian tuan-tuan sekalian, sama juga tidak ada apa-apa perintah selain daripada permohonan hak jagaan anak secara kekal. Hak jagaan anak ini difailkan di Mahkamah Tinggi dan perintahnya tak dapat lagi sebab nak bicara. Dan lalu persoalannya ialah dalam tempoh nak menyelesaikan perbicaraan ataupun permohonan tuntutan hak jagaan anak kekal ini, anak ni di bawah jagaan siapa? Itu yang jadi konflik ni tuan-tuan sekalian. Bagaimana mahkamah menyelesaikan konflik ini? Akhirnya mahkamah mempunyai satu peruntukan di bawah tata cara mal, termasuk di bawah undang-undang yang lain, di mana mana-mana pihak boleh memfailkan permohonan hak jagaan anak secara interim ataupun secara sementara. Boleh difailkan sama ada secara ex parte ataupun inter parte. Kalau ex parte, mahkamah bertanggungjawab untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan segera tanpa memanggil pihak yang satu lagi. Tetapi setelah mahkamah mengeluarkan perintah, menjadi tanggungjawab kepada mana-mana pihak yang menerima perintah ex parte, interim ex parte. Sekali saya jelaskan, interim ex parte ialah permohonan hak jagaan anak sementara yang didengar secara sebelah pihak. Seorang ibu sebagai contoh, oleh kerana mengetahui suaminya ataupun bekas suaminya akan membawa anak ini keluar daripada Malaysia.
keluar daripada Malaysia. Dah keluar Malaysia tak tahu nak buat ke mana. Jadi ibu ni bertindak pantas, pegang anak ataupun terus failkan di mahkamah, failkan permohonan dengan noti permohonan dan affidavit, permohonan perakuan segera dan memfailkan permohonan interim hak jagaan anak secara espate. Jadi mahkamah akan tengok tuan-tuan sekalian, akan pertimbangkan affidavit, permohonan yang dikemukakan di hadapan hakim, dan pada waktu itu jika ada asasnya dan atas pertimbangan mahkamah, mahkamah ataupun hakim bicara ketiga itu akan mengeluarkan suatu perintah yang dikenali sebagai perintah hadanah interim ataupun sementara secara espate. Selepas itu apa tanggungjawab kepada pihak ibu ini? Ibu ini bertanggungjawab untuk memastikan bahawa untuk memastikan bahawa perintah interim secara espate ini hendaklah disampaikan kepada pihak suami ataupun bekas suami dalam tempoh yang tertentu, dalam tempoh 7 hari. Selepas itu berlakulah proses-proses dan sebagainya. Ini menggambarkan kepada kita bahawa mana-mana pihak boleh memfailkan, selain daripada memfailkan hak jagaan anak yang kekal, boleh juga memfailkan hak jagaan anak secara interim dan secara espate. Okey, tuan-tuan dikasihi sekalian. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, mahkamah juga, tuan-tuan sekalian, apabila mendengar suatu permohonan hadanah daripada mana-mana pihak, maka mahkamah juga boleh meletakkan apa-apa terma yang sewajarnya di dalam perintah tersebut. Kerana asas kepada hak jagaan anak ini ialah kebajikan. Kebajikan siapa? Kebajikan anak tersebut. Sebab itu saya merujuk kepada satu section, iaitu section 87 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, tuan-tuan sekalian. Dan section ini menjelaskan bahawa mahkamah boleh memerintahkan apa-apa syarat yang patut demi menjaga kebajikan anak. Antaranya apa, tuan-tuan sekalian? Mahkamah boleh memerintahkan ataupun menyentuh tentang tempat tinggal dan pelajaran. Begitu juga mahkamah juga boleh mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada buat sementara dan pemeliharaan dan kawalan seseorang yang lain daripada orang yang diberi jagaan. Boleh. Dan paling utama, tuan-tuan sekalian, mahkamah juga boleh selain daripada memberikan perintah hak jagaan tadi kepada ibu sebagai contoh, mahkamah juga hendaklah juga memberikan hak lawatan, hak ziarah, hak bermalam kepada bapa dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Dan inilah amalan yang berlaku di mahkamah kita. Tuan-tuan dikasihi sekalian, saya menyebut tentang proses permohonan hadanah tadi. Dan secara umumnya, tuan-tuan sekalian, bagi yang belum mengenal mahkamah syariah, tuan-tuan haruslah memahami bahawa di mahkamah syariah kita bukan semata-mata perbicaraan. Mahkamah syariah seluruh Malaysia pada hari ini, kita mempunyai satu bahagian dinamakan bahagian suluh. SULH. Iaitu satu bahagian di mana setelah mana-mana orang memfailkan kesnya di mahkamah syariah, maka berdasarkan kepada undang-undang tertentu, berdasarkan kepada arahan amalan, ada kes-kes tertentu yang sebelum dibawa di hadapan hakim, hendaklah dibawa di hadapan seorang pegawai suluh. Pegawai suluh ini kalau di Jabatan Bantuan Guaman dipanggil pegawai mediasi ataupun pegawai pengantara. Di mana tanggungjawab pegawai suluh dan pegawai pengantara ini ialah menjadi orang tengah ataupun menjadi juru runding kepada kedua-dua pihak yang sedang berbalah. Sebagai contoh, seorang isteri memfailkan hak jagaan anaknya, memfailkan hak jagaan anak dan terhadap bekas suaminya. Maka sebelum mahkamah membuat keputusan ataupun sebelum mahkamah memulakan prosiding ke atas kedua-dua pasangan ini, maka mahkamah melalui pegawai suluh tadi akan memanggil kedua-dua ini tadi berada di dalam majlis suluh. Apa yang berlaku dalam majlis suluh, tuan-tuan sekalian? Majlis suluh dalam tempoh yang tertentu, yang singkat, yang tidak memudaratkan kedua belah pihak termasuk anak, akan memanggil kedua-duanya akan berbincang. Tanpa perbicaraan, tanpa masa yang panjang, mudah-mudahan hasil perbincangan yang dikendalikan oleh seorang pegawai suluh yang berwibawa. Tuan-tuan, pegawai suluh kita adalah pegawai suluh yang berwibawa. Mereka melalui kursus-kursus yang panjang, mempunyai sertifikat-sertifikat yang diiktiraf, mempunyai pengalaman-pengalaman mereka. Mereka berusaha dengan etika-etika yang dikenakan kepada mereka. Mereka akan bertindak adil,
mereka akan cuba untuk mendamaikan ataupun cuba untuk mencari penyelesaian di antara kedua belah pihak tadi. Maka boleh jadi tuan-tuan sekalian akan ada persefahaman dan perjanjian penyelesaian. Akan ada penyelesaian dan akhirnya dizahirkan dengan perjanjian penyelesaian dan akhirnya akan menjadi perintah. Tuan-tuan sekalian, apabila menyebut perintah hak jagaan anak, selain daripada mahkamah memerintahkan hak jagaan anak ini diberikan kepada sipulan dan sipulan, mahkamah juga tanpa gagal tuan-tuan sekalian. Kebiasaannya daripada mahkamah diperlis sampailah ke Sabah tuan-tuan sekalian. Maksud saya mahkamah tinggi, mahkamah akan menyebut juga tentang hak lawatan kepada anak-anak ini. Hak lawatan apa tuan-tuan sekalian? Hak lawatan bapa ataupun pihak satu lagi terhadap anak ini. Boleh jadi pada hari Minggu. Bukan sahaja hak lawatan semata-mata, boleh jadi hak bermalam. Boleh jadi hak untuk membawa bersia-sia dan sebagainya. Berdasarkan kepada fakta yang berada di hadapan mahkamah ataupun berdasarkan kepada persetujuan di antara kedua-dua belah pihak. Tuan-tuan dikasihi sekalian, itu antara beberapa syarat yang boleh dikenakan ataupun yang boleh mahkamah tentukan kepada mana-mana pasangan apabila seseorang pasangan itu mendapat hak jagaan anak. Tuan-tuan dikasihi sekalian, mahkamah juga tuan-tuan sekalian telah menjelaskan ataupun di dalam peruntukan undang-undang kita telah menjelaskan berkenaan dengan kelayakan bagi seorang yang diberi hak hadanah. Sebagaimana yang saya sebut tadi, secara umumnya hak jagaan anak ini diberikan kepada seorang ibu. Diberikan kepada seorang ibu yang saya sebut daripada hadis Nabi SAW, daripada kisah di zaman Sayyidina Abu Bakar apabila Sayyidina Umar sedikit berselisih dengan isterinya Jamilah terhadap khilaf nak menjaga anak sama ada Asim ini nak dipelihara oleh beliau ataupun tidak. Tetapi di sana tuan-tuan sekalian, mahkamah syariah juga dipandu berkenaan dengan apakah kelayakan dan syarat-syarat bagi seorang yang diberikan hak hadanah oleh mahkamah. Ya? Okey, selain daripada hak ibu tadi yang memang status quo tadi tuan-tuan sekalian, boleh jadi dalam lokus, boleh jadi di dalam Seksyen 81 iaitu daripada nenek sebelah ibu sampailah ke bawah itu, mereka juga ada lokus. Dan mereka ini juga mesti meyakinkan mahkamah yang pertama, penjaga ini seorang yang baligh dan sempurna akal. Yang kedua, umur yang melayakkan dia memberikan kanak-kanak itu kasih sayang dan pendidikan yang sempurna. Artinya, pemohon itu mesti membuktikan bahawa umurnya adalah suatu umur yang matang. Umurnya adalah umur yang sesuai untuk menjadi seorang penjaga kepada anak-anak ini. Selain daripada itu, seorang yang berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah. Seorang yang terkenal dengan kefasikan seperti penzina, pencuri, minum arak punya seumpamanya, tidak harus mengendalikan hadanah. Dan poin inilah tuan-tuan sekalian yang menjadi senjata kepada pihak yang mahu mendapatkan hak jagaan anak. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, saya nak membawa satu contoh di mana seorang ibu adalah memang sebagaimana saya sebut, dia memang paling layak untuk mendapatkan hak jagaan anak. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, suaminya ataupun bekas suaminya, dia mohon juga hak jagaan anak. Apa alasannya? Maka dia boleh membawa alasan-alasan yang saya bacakan tadi. Termasuk alasannya ialah bekas isterinya tidak layak untuk menjaga anak kerana isterinya seorang yang berkelakuan tidak baik. Tuan-tuan dikasihi sekalian, apabila dia mendakwa di mahkamah tuan-tuan, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Keterangan menjadi obligasi, menjadi tanggungjawab kepada orang yang mendakwa. Apabila dia mendakwa bekas isterinya tidak mampu memelihara anak ataupun bekas isterinya seorang yang berkelakuan tidak baik, jahat, berkelakuan keji, berakhlak yang tidak mulia, maka pada waktu itu mahkamah harus mendengar dakwaan daripada suami. Bukan sahaja mendengar, tetapi pihak suami ataupun pihak bekas suami, pihak lelaki sebagai contoh akan membuktikan kepada mahkamah apakah kriteria-kriteria yang telah menyebabkan si isteri tadi ataupun ibu tadi tidak boleh menuntut hak jagaan anak. Tuan-tuan sekalian, selain daripada itu, ada persoalan yang bertanya tentang jagaan anak angkat. Adakah anak angkat boleh menuntut hak jagaan setelah bercerai? Jawapannya tuan-tuan boleh.
dengan syarat hak jagaan anak angkat ini telah mengikuti proses-proses yang tertentu di bawah akta pengangkatan kanak-kanak. Mereka ada aktanya tersendiri dan ada sijil dan sebagainya. Maka pada waktu itu setelah berlaku penceraian, maka kedua-dua pihak seperti biasa akan memfailkan permohonan hak hadanah ataupun hak jagaan anak ini sebagaimana prosesnya yang kita lalui sebagai anak-anak kandung biasa. Tapi mahkamah akan pastikan bahawa anak yang mahu yang menjadi isu dalam kes kedua-dua pihak ini adalah anak yang telah diiktiraf oleh undang-undang. Dia adalah anak angkat yang diiktiraf oleh undang-undang dan kedua-duanya juga adalah ibu dan ayah angkat yang juga diiktiraf oleh undang-undang. Tuan-tuan dan kasih sekalian, saya mengharapkan sedikit perbincangan kita yang saya kira ringkas ini akan memberikan suatu natijah yang baik kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian memahami tentang proses di mahkamah dan meyakini bahawa proses di mahkamah syariah adalah proses yang terbaik. Dan sewajarnya tuan-tuan sekalian, yang lebih baik ialah kita dapat menyelesaikan isu anak-anak ini tanpa melalui mahkamah. Itu yang terbaik tuan-tuan. Tetapi kalaulah kita tidak dapat menyelesaikan, maka rujuklah ke mahkamah syariah, maka rujuklah kepada pegawai-pegawai yang berkaitan. Jangan jadikan anak-anak menjadi mangsa. Ada suami dan isteri yang tidak bersefahaman di antara mereka berdua. Mereka tidak bersefahaman, tetapi malang bagi kita ialah apabila mereka menjadikan anak menjadi mangsa. Kadang-kadang anak dijadikan sebagai punching bag. Marahkan kepada isteri, anak-anak menjadi mangsa. Marahkan kepada bekas suami, anak-anak menjadi mangsa. Tuan-tuan, biasa berlaku tuan-tuan sekalian. Seorang ibu ataupun seorang bapa yang mendapat hak jagaan anak. Dan seorang bapa atau seorang ibu yang mendapat hak lawatan anak, tuan-tuan sekalian. Ada perintah mahkamah. Tiba-tiba dengan pelbagai alasan yang tidak munasabah, dia suruh anak dia. Dia cari berbagai alasan dan karenah untuk menafikan hak ibu ataupun hak ayah ini. Untuk menunaikan haknya, bawa anak berjalan-jalan, bersosial, bermalam di rumahnya dan sebagainya. Tuan-tuan, jangan jadikan anak menjadi bangsa. Pastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepada sahabat-sahabat saya yang masih dalam kasih rumah tangga ataupun yang sedang berada dalam kasih rumah tangga, percayalah tuan-tuan, apa sahaja yang berlaku di antara tuan-tuan, suami dan isteri dan sebagainya, percayalah ada hikmahnya. Dan jangan libatkan anak sehingga memangsakan anak tersebut. Jangan nafikan hak anak ini untuk mempunyai seorang ayah. Jangan nafikan hak anak ini untuk memerasai kasih sayang daripada seorang ibu. Jangan nafikan tuan-tuan sekalian. Anak-anak tidak berdosa. Bahkan kalau dia anak perempuan, kalau seorang ibu itu cuba menjauhkan anak perempuannya dengan bapa kandung anak ini, tuan-tuan kena ingat, anak ini adalah ayah budak ini adalah wali kepada anak ini, adalah wali. Begitu juga bagi seorang lelaki, apabila hak jagaan anak telah diberikan kepada seorang ibu, isterinya, maka jangan culas untuk memberikan nafkah kepada anak-anak ini. Jangan jadikan alasan, oleh kerana anak ini tidak bersama dengan saya, oleh kerana saya sering dihalang untuk bertemu dengan anak, oleh kerana anak ini tidak endah lagi dengan saya sebab sudah berada di tangan ibunya, maka saya tidak perlu memberi nafkah. Tidak tuan-tuan, ini tanggungjawab. Tanggungjawab kepada anak. Dan percayalah, hasil titik puluh rezeki yang tuan-puan berikan anak-anak ini, walaupun tidak tinggal bersama dengan tuan-tuan ataupun puan sekalian, percayalah keberkatannya bila anak ini semakin membesar dan membesar menjadi dewasa, mereka akan ingat ayah mereka. Mereka akan ingat ibu mereka. Dan percayalah, dengan cara itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan keberkatan dan kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Sama ada si ibu bekas suami ataupun bekas isteri. Tuan-tuan dikasihi sekalian, saya mengharapkan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan tuan-puan sekalian agar tidak lagi gundah gulana sekiranya mempunyai apa-apa masalah kekeluargaan. Dan percayalah tuan-tuan sekalian, kami di Mahkamah Syariah, khususnya di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini, senantiasa akan mengadakan sesi-sesi penerangan dan sesi-sesi membantu, sama ada melalui Kementerian Pembangunan Keluarga dan Wanita sebagaimana program kita pada pagi ini,
ataupun kami akan bekerjasama dengan pelbagai agensi yang lain. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh melayari ataupun mendengar di corong-corong radio pada setiap minggu hari Jumaat. Saya ulang, setiap minggu hari Jumaat pada waktu malam 10.15 minit malam di iKIM FM. Di iKIM FM dalam slot Dari Hati. Dari Hati. Siapakah yang akan bersama dengan tuan-puan pada setiap minggu itu? Beliau ialah Yang Amat Arif, Datuk Dr. Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh berinteraksi dengan beliau dan dengan seorang lagi pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Pada waktu itu tuan-puan boleh berinteraksi, boleh bertanya sedikit sebanyak, boleh mendapatkan kefahaman dan penerangan tentang apa-apa isu yang berkait di Mahkamah Syariah. Jangan lupa tuan-tuan, iKIM FM, slot Dari Hati, jam 10.15 minit malam hari Jumaat bersama dengan Yang Amat Arif, Datuk Dr. Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Saya ingat, cukup sekadar ini saya ingat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan ianya akan memberikan pedoman kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berada di luar sana. Terima kasih kepada pihak penganjur. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.